Rasulullah SAW, sebaik-baik negeri adalah dunia bagi mereka yang berbekalan daripadanya untuk akhiratnya hingga reda Tuhannya, dan sejahat-jahat negeri bagi mereka yang menghalanginya daripada akhiratnya dan memundurkan dia dari kerajaan Tuhannya. Dan apabila seorang hamba berkata, semoga Allah burukkan dunia, maka berkatalah dunia kepadanya, Allah burukkan dia kerana dialah yang durhakakan kami kepada Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan kudratnya kita bersua kembali dalam Al-Hidayah, teman bermuhasabah diri di petang Jumaat yang mulia ini. Bersyukur kepada Ar-Rahman serta selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad SAW yang amat kita kasihi. Saudara muslimin yang dirahmati Allah, untuk menjana sesuatu perubahan yang kekal, kita sebenarnya memerlukan suatu jangka masa yang lama. Kita perlu merangsang diri untuk melakukan pelbagai perubahan, dan untuk merangsangnya, kita hendaklah mengamalkan sikap yang positif dan sentiasa bersangka baik. Perubahan bersepadu, satu topik yang cukup menarik untuk kita telusuri bersama dalam melayari kehidupan dalam dunia penuh pancaroba ini. Tanpa melengahkan masa, dalam segmen Mencari Berkat, kita bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah bagi membincangkan topik perubahan bersepadu. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar puan-puan? Jangan sampai ada tuan-tuan, ya. Ini hari Jumaat begini, kalau orang lelaki tak sembahyang Jumaat, ada masalah. Sebab kita sebenarnya nak mencari berkat. Jadi kalau nak mencari berkat, kita kena buat apa yang sepatutnya, sewajarnya, agar dapat keberkatan yang berterusan dari dunia sampai ke akhirat. Dan hari ini, ya, untuk memulakan bicara, kita kena mencari titik-titik untuk berubah. Dan perubahan yang mantap, yang hebat, yang cemerlang ialah perubahan yang bersepadu. Itu sebabnya semua orang berubah. Orang perempuan berubah, orang lelaki berubah, anak kecil berubah, anak besar berubah, ya. Tetapi masalahnya kebanyakan kita bab kata peribahasa Melayu, kita sering berubah secara hangat-hangat tai ayam. Hangat-hangat tai unta, hari Jumaat tai unta lah. Ya. Tetapi ingat, ya, ingat, kenapa setiap perubahan itu cuma hangat-hangat tai? Kenapa tidak kekal sampai ke akhir hayat? Ini kita nak bincang. Rupanya ramai orang dalam mencari berkat, mencari keberkatan, dia cuba nak berubah, tapi perubahannya tidak berkekalan sebab dia berubah secara segmental. Dia ubah perubatan, tak ubah benda-benda yang lain. Hatinya masih lama, otaknya masih lama, ya, cara berkawan masih lama, amalan agama masih lama. Jadi kalau kita tidak berubah secara bersepadu, secara apa kata tu, bertahap-tahap, secara segmental, secara sikit-sikit, secara tempel-tempel, memang kita tidak akan kekal dalam mencerna dan menjana perubahan yang kekal, ya. Dan satu lagi perkara yang menyebabkan kita susah sangat berubah secara bersepadu ialah sebab kita kadang masih mempunyai sifat-sifat buruk, ya, sifat-sifat negatif yang tidak dikikis habis-habisan, ya. Itu satu. Now, mari kita lihat apakah halangan-halangan untuk berubah secara bersepadu secara yang lebih sistematik. Of course, punca utama susah sangat nak berubah secara bersepadu ialah satu, jahil. Kita tak tahu bagaimana nak berubah secara bersepadu. Kita tak nampak jalan, tak nampak ruang, ya, tak nampak dia punya wadah dan dia punya kaedah untuk menelusuri kejayaan yang hakiki atau perubahan yang bersepadu. Kita jahil, ya. Yang ketiganya mungkin ialah kita sombong sikit, egonya banyak. Sombongnya sikit, egonya banyak, maka kita sukar nak berubah sebab kita tidak nak mengaku kita jahil, kita tak faham, kita tak tahu, sombong, ya. Kadang-kadang kita ni susah sangat nak berubah sebab kita tak kisah. I okey apa? Kenapa perlu nak berubah? Ini dia. Inilah masalah yang sering menghantui masyarakat kita. Kita tak berubah sebab tak kisah, ya, tak nampak keperluan untuk berubah. Walhal Nabi SAW bersabda, orang yang beriman yang 2 hari tidak berubah pasti menuju kegagalan. Nampak? Ya, jadi kena wajib berubah. Ada orang tu terlampau selesa dengan keadaan lamanya.
Selesa dengan melengah-lengahkan solat. Ni orang perempuan, ya, jangan lengah-lengahkan solat. Ya, masuk waktu Zuhur terus, ya. Takut-takut orang perempuan memang disunatkan, ya, untuk segera solat, takut-takut nanti uzur dan tak dapat solat, ya, pada waktu yang tertentu, ya. Kadang-kadang kita tidak berubah sebab tak ada contoh, tak ada qudwah hasanah. Dan ibu-ibu, orang perempuan yang menonton program Mencari Berkat ini, mudah-mudahan, ya, dalam kita mencari berkat ini, ya, kita jadikan diri kita sebagai contoh yang terbaik, ya. Ibu yang terbaik, wanita yang terbaik, isteri yang terbaik adalah isteri yang bukan sekadar memberitahu orang lain, mendidik suami dan anak-anaknya dan keluarganya, bukan sekadar menjadi contoh ataupun qudwah hasanah. Memang kita orang yang hebat kena jadi contoh, tapi ibu misali, isteri misali kena berubah untuk dapat merangsang pasangannya, anak-anaknya, keluarga terdekatnya, jiran-jirannya untuk berubah sama ke arah kecemerlangan duniawi dan ukhrawi, dan berubah pula secara bersepadu yang kekal sampai ke akhir hayat, ya. Now, apa cara nak berubah? Ya, nak berubah ni rupanya dia kena ada dia punya precursor-nya. Kalau dalam bahasa psikologi, kena ada sebab, ya, kena ada titik perubahan. Ada orang berubah bila rumahnya roboh, bila bumbungnya terbang, baru dia berubah, ya. Bila dia masuk aksiden, masuk parit, dia tangan satu patah, elok jadi baik pula bila tangannya dah patah. Nampak tak? Benar kata orang Melayu, dah terantuk baru tengadah. Tapi mudah-mudahanlah asbab, ya, program Al-Hidayah dalam segmen Mencari Berkat ni, mudah-mudahan ini jadi asbab untuk kita berubah. Sebab kita boleh berubah bila ada titik-titik perubahan melalui ilmu baru, pendedahan baru. Mudah-mudahan inilah, ya, program ini mudah-mudahan jadi sebab kita berubah. Ilmu baru. Kadang-kadang ada kena musibah, sakit baru berubah, demam baru berubah. Ada orang masa bujang tak nak berubah, bertunang aja terus berubah. Lepas nikah dia berubah, dapat anak kembar baru berubah, anak seorang tak nak berubah, anak kembar 3 baru berubah. Ada juga. Ada juga. Ini pun titik-titik perubahan, ya. Kadang-kadang kita ni berubah sebab kena marah. So, mak, ibu, isteri, atuk, nenek, opah, kadang-kadang kena marah. Bukan marah tu sebab fed up, sebab benci, sebab meradang, sebab marah. Tapi kita marah tu sebab sayang. Jadi kadang-kadang ada orang, baik suami, baik anak, baik bapa, baik cucu, kadang-kadang kena marah, baru dia berubah sebab marah sebagai titik perubahan. Alam yang indah, bioteknologi yang prolific, studio perfilman yang canggih, realiti masa depan yang saintifik, menyusul Seoul, penterjemah kehebatan Korea Selatan, seni tembikar dan keindahan istana lama, kota warisan dunia, Bhaktapur, Nepal. Minggu ke-11 yang ceria dan menghiburkan bersama 2 lagi keluarga bijak yang aktif dan bertenaga. Kenali mereka, Bang Bang dan Susah-Susah Aja. Mampukah mereka berada dalam kelompok 2 keluarga terbaik untuk saingan ke final? Tunggu dan lihat sambil anda bersantai di hujung minggu ini. Keluarga bijak Everyday setiap Sabtu jam 6 petang hanya di TV3. Mengharapkan doa dari ibu kerana ingin kebahagiaan. Zati nak mak doakan supaya Zati dengan Fendi dijauhkan daripada segala perkara buruk. Apapun perkara buruk harus dijauhi, walaupun ada yang suka menghubungi. Tak suka ke aku call kau? Aku malas nak bercerita pasal filem malam-malam macam ni. Keprihatinan ibu juga penting walaupun dipandang sinis oleh suami. Yang awak sibuk sangat bersama menantu awak ni, kenapa? Apa salahnya? Sembilu Kasih setiap Jumaat 9 malam di TV3. Peristiwa hitam telah melanda dan ianya takkan terlerai di minda. Peristiwa yang telah meragut nyawa menjadi trauma di jiwa. Kisah yang diadaptasi dalam sebuah drama siri setiap Isnin dan Selasa 7.30 malam. Cinta Tsunami dalam Identiti di TV3.
Adik, nasi lemak, adik. Nasi lemak, adik. Nasi goreng. Cakap bangga dengan dia orang. Dia orang sanggup buat apa saja. Ada orang minta anak, akak sanggup bagi. Sebab terpaksa. Kita kerja untuk anak-anak, beri anak-anak makan. Kalau mak tak ada, jaga adik-adik. Kalau dia makan. Kalau misalkan adik, jaga adik betul-betul. Ada orang berubah bila diperli, bila disindir, ya, bila dikena kutuk, bila dibiarkan, ya, bila dipulaukan. Jadi macam-macam cara untuk berubah. Tapi yang pentingnya, tuan-puan, saudara-saudari, ya, puan-puan yang saya muliakan, mari kita jadikan hari ini hari yang terbaik untuk kita mencari titik perubahan. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, benda yang baik, amalan yang baik, beribadah itu buat baik macam nak mati esok, kerja kuat macam nak hidup 1000 tahun. Ya, itu dia. Now, isu yang terakhir yang kita nak bincang hari ini ialah apakah unsur-unsur, ya, perubahan yang bersepadu. Mungkin kita sambung minggu depan pun isu yang sama, ya. Artinya apakah unsur-unsur, apakah perkara-perkara yang harus kita rangsang untuk berubah, untuk menjana satu perubahan yang lengkap, yang hakiki, yang absolute, yang bersepadu. Sebab kalau perubahan secara tempel-tempel, perubahan secara sedikit-sedikit, dia tak akan kekal, dia akan jadi masih hangat-hangat tai ayam. Ya. Of course, yang pertama sekali untuk penting ialah berubah seperti ini ialah hati dan emosi kena dirangsang untuk berubah. Yang pertama, yang paling penting, unsur terpenting ialah hati dan emosi kena dirangsang. Segala-galanya berpaksi, berasas, berpunca daripada hati. Sabda Rasulullah SAW, dalam diri kita ni ada seketul daging yang kalau bersih seketul daging itu akan bersih dan sihat dan hebat satu badan. Seluruh badan akan jadi hebat. Tetapi kalau seketul daging itu kotor, akan hancur, akan buruk, akan kotor, akan sakit satu badan. Ya, kalau hati, ya, seketul daging itu hati, ya. Seketul daging itu ialah hati, semua orang tahu. Bila hati kita kotor, satu badan sengsara. Otak jadi kotor, ya, tindakan jadi kotor, sikap jadi kotor, pelakuan jadi kotor, dan badan akan sakit. Tapi janganlah orang yang sakit-sakit tu, ya, kecil hati. Ya, jangan pula kita pula memandai-mandai kan, petang ziarah orang sakit. Tahu tak kenapa opa sakit, bah? Dr. Fazilah kata opa sakit sebab hati kotor. Jangan kan cepat meninggal pula orang tu. Ya. Ini jadi artinya kita kena ingat, tengok diri kita, ya, bahawa kadang-kadang hati dan emosi kita ni yang tak betul. Ya. So apa nak buat untuk berubah? Bersihkan hati, bentuk niat-niat yang murni. Innamal a'malu binniyah. Segala amal perbuatan kita Allah nilai berdasarkan kepada niat. Jadi kalau niat yang murni akan menjana kehebatan-kehebatan yang murni. Dan ada orang kadang-kadang ni susah nak berubah, ya, sebab hatinya, emosinya tidak fokus, tidak memberi tumpuan yang sewajarnya. Ya. Sebenarnya tuan-puan, adik-adik, anak-anak, saudari-saudari yang saya muliakan, bila kita memberi tumpuan, kalau doa pun kita fokus, kalau doa hati kita, pusatkan hati kita, tumpuan kita tu pada doa yang kita minta itu, ya, sampai kata ulama meremang-remang bulu roma, maka akan turun keberkatan. Datang pula macam orang Terengganu. Datang keberkatan. Baru betul tu boleh dah Jawa. Ya. So akan datang keberkatan, ya, mudah-mudahan dengan tumpuan. Itu sebabnya kalau doa, ya Allah, ya Tuhan, sekarang saya tengok orang doa kat majlis ilmu, kat kenduri, macam mana dia doa? Ya, Pak Imam bagai nak gerak doa. Yang lain tu Allah, amin. Letak kat dada, letak kat perut tangan dia, letak kat alah, tak ditutup ha. Kok Allah turunkan keberkatan, Allah turunkan kemakbulan, tapi sebab ditutup tangannya, tak dapat dia. Nampak tak? Sambil tersengut-sengut, tunggu bila nak habis. Orang dah lapor ni, ya, kenduri ni apa Pak Imam baca lambat sangat. So ini kadang menjadi satu tabiat orang kita yang tak faham bagaimana nak menarik berkat. Ya, kita tarik berkat dengan doa pun fokus. Sebab kata seorang ulama guru saya, bila kita doa dengan beri tumpuan, hati kita bulat ke situ, ya, sampai meremang bulu roma, insya-Allah doa kita makbul. Macam dapat dah. Ada orang berdoa meremang bulu roma. Doa kat mana? Dia kata doa bila lalu kubur, waktu tengah malam hujan renyai-renyai. Adakah lalu kubur malam Jumaat hujan renyai-renyai, berdoa dia meremang, dia kata makbul doanya? Bukan, sebab dia takut hantu. Ya Allah, ya Tuhan. Pesan Nabi SAW, barang siapa tak takut
pada Allah, Allah jadikan kita takut kat semua benda. Kat busut, kat kubur, kat gelap, kat pokok. Takut. Tapi barang siapa takut kepada Allah, Allah akan jadikan semua benda takut kat kita, insya-Allah. So, balik pada hati, ya. Dan bila kita nak berubah, kita kena benar-benar mahu untuk berubah. Cari sebab yang hebat, yang positif untuk berubah. Ya, ini penting sangat, ya. Okey. So, ini jelas. Dan akhir sekali, ya, satu lagi faktor yang kita akan sambung ke depan ialah minda yang positif. Ya, minda kita kena positif untuk berubah secara bersepadu, ya. Yakin Allah cipta kita ini mesti ada sebab. Allah tak akan cipta kita tanpa sebab yang hebat. So, betulkan kepala. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina laturja'un. Allah bersabda kat kita, Allah firman kat kita. Apa firman Allah? Ya, adakah kau sangka aku cipta kau main-main dan kau tidak akan dikembalikan kepadaku? So, ingat, tuan puan-puan yang saya muliakan, Allah cipta kita ada sebab-sebab yang hebat. Ya, mantapkan pemikiran kita, positifkan pemikiran kita bahawa aku Allah cipta untuk sesuatu sebab yang terbaik. Aku ini penting, tanpa aku dunia tak sempurna. Bukan sombong, bukan riak, bukan ujub, tapi kita yakin, ya. Dan kita kena nampak kehebatan diri kita. Kita nampak kehebatan diri kita, ya, di samping nampak kehebatan orang lain dengan tak riak. Kita akan sambung minggu depan insya-Allah tentang bagaimana nak menjana perubahan yang bersepadu. Selamat sejahtera.